اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengungsi Suruh Jatuh Kuasa Masjid Negeri, para asatidzah, alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebelum ni kita bincang tentang menjauhi caci maki dan caci maki dan celupar. Beberapa hadis yang telah kita baca sebelum ini dan beberapa kisah. Antaranya hadis muttafaqun alaih, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, mencaci orang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Itu juga hadis dalam hadis riwayat yang lain, innallaha la yuhibbu kulli fahishin mutafahish. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang jahat mulut, yakni celupa, yang caci maki dan berkata-kata dengan perkataan yang kotor-kotor. Bila jumpa perkataan fahish, fahsya, dalam Quran sebut inna salata tanha anil fahsya. Fahish ini ialah perbuatan-perbuatan kotor yang lebih kepada bersandarkan kemaluan. Termasuklah perkataan-perkataan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa-apa perkataan yang lucah, yang kotor, yang berkait dengan kemaluan, maka itu adalah dilarang. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mencela orang yang mulut celupa dan lidah yang lancang. Itu termasuk daripada sifat-sifat mazmumah, sifat keji yang tidak wajar ada dalam diri manusia. Kita bincang juga sebelum ni tentang kepentingan untuk menjaga mulut, sebab mulut ini membawa kepada kejahatan, sifat dengki mendengki dan permusuhan. Semua berasal daripada mulut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka kepada umatnya yang tak jaga mulut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawasanya seorang lelaki telah meminum khamar, arak, lalu dibawa di hadapan Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, pukullah dia. Ada dari kalangan kami yang memukulnya dengan tangan, ada yang memukulnya dengan selipar, dan ada yang memukulnya dengan pakaian. Apabila dia telah pergi, berkatalah sebahagian dari kaum itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghina engkau. Maknanya peminum arak tu Nabi suruh pukullah dengan tangan, pukul dengan selipar. Jadi bila sahabat ni pergi, tak ada lah kat situ, maka ada mulut-mulut yang berkata, semoga Allah menghina engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan berkata begitu, jangan kamu menolong syaitan ke atasnya. Maknanya kalau kita ni orang buat salah, hukum dia dengan hukuman yang sepatutnya. Apa itu, jangan cakap-cakap lagi dah, tutup buku. Sebab dia wajar. Contohnya orang mencuri, dia dapat balasan atas perbuatan mencuri. Orang berzina, dia dapat balasan atas perbuatan berzina. Ataupun apa-apa saja, khamar, minum arak, dia dapat balasan, puku contohnya, dia dapat hukuman. Jangan dah ada uleh-uleh lepas tu, mengulas lepas tu. Maka ulasan-ulasan selepas itu adalah tidak wajar dan dilarang oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia macam satu pertolongan syaitan. Sebab kadang-kadang orang yang buat buruk, buat salah dengan kita, buat buruk dengan kita, jangan maki. Orang maki kita, jangan balas maki balik. Orang caci kita, kutuk kita, jangan balas caci balik. Sebab dia menjadi bantuan kepada syaitan, kepada orang tu dan kepada diri kita lah. Kita balas balik perbuatan buruk kepada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, mana syaitan sukalah dengan kita. Dia mengapi-apikan diri kita. Akhirnya berlakulah permusuhan, pergaduhan, dan boleh membawa kepada pertumpahan darah. Punca daripada mulut. Alangkah tingginya pandangan kemanusiaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat itu telah terlanjur di lembah kesesatan dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya dalam usaha baginda mencabut akar umbi kejahatan, dengki dan permusuhan. Baginda sentiasa menggambarkan kepada muslimin tentang detik-detik terakhir yang hitam dan gelap lagi merugikan kepada siapa yang mudah melepaskan lidahnya untuk menggugat dan menodai kehormatan manusia. Dengan lidah mereka melancarkan caci maki yang hina, tuduhan palsu dan pencabulan yang keji dan murah kepada seseorang yang terlanjur membuat satu kesalahan. Mereka tidak sedar bahawa di suatu hari nanti perbuatan mereka ini meruntuhkan segala amal dan kebaikan. Akhirnya mereka bankrupt. Dalam hadis disebut al-muflis, dan terdedah kepada azab Allah Ta'ala, dan tidak ada lagi yang dapat melindungi mereka dari neraka pada hari hisab yang menggerunkan itu. Orang buat salah bukan kita ni, disebut oleh ulama nahnu du'ah la qudah. Disebut kita ni orang Islam ni, kita pendakwah, kita bukan hakim, kita bukan hukum. Ada istilah hate the sin but not the sinners. Speaking sikit. Benci dosa bukan benci orang yang buat dosa. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan kaji balik orang-orang yang buat dosa tu, orang yang buat maksiat tu, dia ada cerita dia masing-masing. Dia ada sejarah dia yang menyebabkan seseorang untuk buat dosa dan maksiat kepada Allah. Wa imma latar belakang dia tu kok, pendidikan dia kok, mungkin masalah rumah tangga, masalah rezeki dia kok, kesempitan hidup, yang menyebabkan seseorang itu terarah untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Kita ni senang hukum, kata masuk neraka. Dia senang hukum, kata kau ni tak ada pengampunan Allah Ta'ala. Jangan. Satu hadis Nabi SAW berkaitan seorang lelaki yang bernama Al-Kiflu. Hadis tu hadis sahih. Yang apa maksiat yang dia tak buat dalam hidup dia, apa dosa yang dia tak buat dalam hidup kepada Al-Kiflu ni, oleh Al-Kiflu ni, semua dosa dia buat, semua salah yang dia buat. Sampai dia masyhur di kalangan orang kampung itu, orang tempek dia tu, dia ni memang laku maksiat, pelaku maksiat, al-asi, orang buat maksiat. Tapi satu hari ada seorang perempuan datang minta hutang kat dia. Dia tak nak bagi hutang. Dia nak bagi hutang tapi dengan syarat, boleh tapi kau kena berzina dengan aku. Fikir perempuan tu perlu duit untuk merawat ayahnya yang sakit, maka dia pun rela. Ketika nak berlakunya proses persetubuhan itu yang haram itu, maka perempuan itu tiba-tiba menggeletar tubuh badan. Tanya kenapa? Al-Kiflu tanya, kenapa kau menggeletar? Kau macam tak nak, sedangkan tadi kau telah rela. Kata perempuan itu, aku tidak pernah melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Kalaulah bukan kerana ayah aku, nescaya aku tidak akan melakukan ini. Aku takut kepada Allah. Maka mendengar kata itu, Al-Kiflu kata, engkau ni orang yang miskin, orang yang tak ada harta benda apa-apa, tak ada bondo pun ada kat kau. Kau boleh takut dengan Allah, sedangkan aku ni ada segala-gala, tapi aku tak takut dengan Allah.
Sekarang ni kau pergi, dia lepaskan perempuan tu, dia halalkan duit yang diberi kepada perempuan itu. Dan dia berkata, engkau bersaksilah Allah bahawa mulai hari ini maka aku tidak akan melakukan dosa. Aku bertaubat kepada engkau wahai Allah. Ditakdirkan Allah Ta'ala malam tu dia meninggal. Agak-agak lah. Kalau kita ni memang orang tu buat maksiat yang kau hidup terkenal, masyhur dengan kemaksiatan, tiba-tiba malam tu dia meninggal. Agak-agak macam mana hukuman itu Kita mengata habis sudah aku kan? Jahanam ni hidup tak ada manfaat hidup. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, Allah menerima taubat Al-Kiflu. Maka tertulis di pintu Al-Kiflu itu, qad ghafarallahu lil kifl. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan Al-Kiflu. Di besok pagi orang kampung tengok tercatat di pintu Al-Kiflu. Tuan-tuan, ini pengampunan Allah Ta'ala. Kalau Allah nak kebaikan kepada seseorang, siapa baca doa khutbah Jumaat minggu lepas, 2 minggu lepas, kalau Allah nak kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberikan dia pedoman dalam kehidupan dia. Waktu dia nak lokek meninggal tu, Allah bagi dia pedoman dalam hidup dia. Pedoman tu apa? Untuk dia buat amal soleh, sehingga dia mati dalam keadaan melakukan amal itu. Itu rahmat Allah Ta'ala. Apatah lagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak hukum siapa umat Muhammad ni? Walaupun dia buat maksiat, dia buat dosa, dia buat salah dengan Allah Ta'ala, tapi dia adalah umat Muhammad yang dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah kepada Nabi Muhammad, keluarkan daripada neraka itu umatmu yang ada secebis iman di hatinya. Secebis iman di hati, keluarkan daripada neraka itu. Itu rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukanlah tiket untuk kita buat maksiat dan dosa. Tak. Tapi pegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia tu dia dosa. Sebagai orang yang pendosa, dia kembali balik kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kita kena ingat, mulut adalah punca segala-gala dalam hidup. Itu sebab penekanan kepada musannif ataupun pengarang ni, supaya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, supaya kita jaga lidah kita. Kalau tak boleh, diam, itu lebih baik. Diam juga adalah bahasa. Termasuklah siapa pun, termasuklah penceramah ko. Sekarang ni orang politik semua tak jaga tu. Penceramah pun sama. Orang kadang-kadang pergi masjid, dia bukan nak donga penceramah tinggi nak dada soroi, nak relax-relax, nak santai-santai pergi masjid kan, nak dongai elok. Ni kalau pergi masjid jenis high speech, nada tinggi, lepas tu usik orang sana, usik orang sini kan, tak seronok. Ada orang pergi masjid dia nak tenang, dia nak sambil-sambil baca Quran. Itu hak masing-masing. Ada orang yang nak pergi masjid dia nak baca Quran walaupun ada majlis ilmu kan, walaupun sepatutnya majlis ilmu itu lebih afdal untuk dia dari sudut aulawiyat, priority dia. Sebab talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu kefarduan, wajib bagi orang Islam. Okay. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu siapa itu muflis? Mereka jawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah yang tidak ada dirham dan tidak ada harta baginya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang muflis dari umatku ialah yang datang pada hari kiamat dengan solat dan puasa dan zakat. Dia bukan tak ibadah, dia buat ibadah, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia buat amal, dia buat ibadah, dia buat rukun Islam. Dia datang padahal dia telah memaki ini, dia telah menuduh itu, dan telah memakan harta ini, dan telah menumpahkan darah ini, dan telah memukul ini. Maka sekiranya kebaikannya telah habis sebelum diputuskan perkaranya, diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Riwayat Muslim. Nauzubillah. Dia beramal, dia solat, dia puasa, tapi lidah dia tak jaga.
Dituduh orang buat ni, dia buat caci orang buat ni, dia rendah-rendahkan orang. Dia buat salah dengan manusia, tapi dia tak buat minta ampun, minta maaf dengan orang. Sombong dia je, tak minta maaf. Akhirnya apa? Semua orang tu nanti datang pada dia menuntut kebaikan-kebaikan dia. Dah habis kebaikan-kebaikan tu, dah tak ada apalah nak bagi ke orang. Ni ada seorang datang, dia pernah umpik dalam hidup dia, datang dia tuntut. Tuntut pahala ibadah, datang pindah pahala. Habis dah pahala hamalan dia. Semua dah pindah, dah transfer, kredit. Tinggal apa kat dia? Tinggal dosa je. Nama apa dia buat? Dosa orang tu pula dia transfer kat dia. Orang tu dia buat salah, transfer pula kat dia. Dia lah nanggung. Akhirnya dia muflis. Dia tak ada apa nak dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia masuk ke neraka Allah Ta'ala. Semua berpunca daripada lidah, mulut, perkataan. Kalaulah segala sifat hina dan remeh-temeh dan sia-sia daripada lidah itu terhindar dari hidup muslimin yang benar, maka jaranglah terjadi persengketaan dan pertengkaran. Bukan tak pernah, tapi jarang, kurang. Tiada lagi caci maki, laknat melaknat dalam kalangan masyarakat Islam yang sejati. Nilai-nilai Islam berkuasa dan segala arahan akhlaknya yang tinggi meliputi kehidupan manusia. Tiap-tiap individu dalam satu masyarakat Islam yang sejati mestilah merasai dari lubuk jiwanya bahawa sesungguhnya dia bertanggungjawab di atas tiap-tiap kalimah dan perkataan yang dikeluarkan. Ni berceramah apa takut ni. Dia tanggungjawab setiap perkataan yang keluar, kalimah-kalimah yang dikeluarkan. Kalau perkataan itu tak tepat, tak benar, kan kebalo. Besok ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu sebab sebelum saya ceramah, saya baca dulu buku. Saya baca dulu, tengok dulu sumber tengok daripada ni buku terjemahan. Saya ambil buku Arab. Saya tengok Arab dulu, saya study dulu sikit, betul tak terjemahannya, tepat tak. Tapi walaupun syekh-syekh ni kita sangka baik, husnuzon, memanglah tepat betul. Tapi kadang-kadang kita ada ilmu sikit, kita compare lah kan. Compare tengok mana kita boleh share sikit Arab tu, kita tulis sikit hadis-hadis, dapat pahala kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran. Itu semua akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi termasuklah perkataan kita kepada anak, perkataan kita kepada isteri, perkataan kita kepada jiran, semua akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala melainkan perkataan yang menyeru kepada Allah. Mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan dia beramal dengan amalan yang soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya dia dari kalangan orang Islam. Semuanya akan dihisab. Dia akan lebih merasakan yang demikian, terutamanya apabila ia terlibat dalam satu pertengkaran dalam mengarungi kehidupannya. Dikala itu dia mestilah menahan sentimen gemuruh darahnya, mengawal kemarahannya dan menguasai urat saraf, insya-Allah, dan segala perkataannya dengan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-bari minhuma hatta ya'tadi al-mazlum. Dua orang yang caci mencaci apa yang dikatakan oleh keduanya, maka dosanya tertanggung ke atas yang memulakannya, sehingga yang teraniaya melampaui batas, yakni membalas lebih dari sewajarnya. Bila dua orang saling caci mencaci, kalau orang tu tak balik, awas. Awas. Awas tu maksudnya apa? Awas tu kalau kita tak minta maaf. Sebab orang tu dikira al-mazlum, teraniaya. Doa yang mustajab di sisi Allah. Takutlah tuan-tuan, kalau kita ni jenis tak jaga mulut, kita jenis tahu orang tu asyik korang maki, tapi dia tak pernah balik maki orang, tak pernah balik caci maki orang, bahaya tuan-tuan.
Malam-malam kau dia bangun solat malam, dia bangun masa tahajud. Tak payah tunggu tu dia. Lepas dia kau maki, dia doa. Doanya mustajab, diangkat di sisi Allah Ta'ala. Sisio hidup gitu. Kalau dia balik dengan kadar tak ada apa-apa lah. Kalau dia balik melebihi, itu dia tanggung lah. Tapi kalau dia sonyap, subhanallah. Dan sepatutnya itu umat Islam macam tu lah. Bila orang caci, macam kisah yang pernah selalu saya kisahkan, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada orang kutuk Sayyidina Abu Bakar tak balik, Nabi senyum. Ada malaikat datang balikkan kutukan untuk Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar dah start balik, dia tengok syaitan dah mula datang, Nabi menjauhi Abu Bakar. Bila dah start balik orang yang caci kita ni, kutuk ni, syaitan akan datang. Dia akan keliling, dia akan cakap ke telinga, dia akan hamazat, dia mula hasud. Akhirnya menyebabkan ghadab, marah, pembunuhan. Tengoklah tu tuan-tuan, tengok ke media sosial. Asal lagi gaduh-gaduh kat TikTok keluar tu. Akhirnya mati, kena bunuh. Tengok. Punca daripada lidah. Gaduh. Akhirnya mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia buat kerosakan dan dia menumpahkan darah. Itu yang setan nak. Setan nak last kali macam tu. Manusia ni tumpah darah, buat dosa besar. Sebab Nabi SAW, Malaikat Jibril bila ditanya tentang neraka, kan ada disebut oleh malaikat bahawa ada penghuni-penghuni neraka. Satu penghuni daripada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian tu ada satu lagi golongan, bila Nabi dongai, Nabi nangis, Nabi sonyap dan Nabi nangis. Apa dia? Golongan yang penghuni neraka ialah dari kalangan umatmu yang melakukan dosa besar. Dia masuk neraka untuk settlekan dosa itu ke neraka, supaya nanti dia boleh balik masuk syurga. Api masuk neraka tu berapa lama pula? Nak kena tahan panas api neraka. Tu Nabi nangis tu. Setan nak tu lah. Setan nak kita ni sosek, caci maki, gaduh, bertongkar, bertumbuk, bunuh. Akhirnya buat dosa besar, masuk neraka Allah Ta'ala. Tempek dia. Syukur dia tu. Musuh yang sebenar, tuan-tuan ingat. Musuh yang sebenar manusia ini disebut dalam Quran bukan manusia. Al-Quran sebut banyak kali disebut aduwwum mubin, disebut dalam Quran. Musuh yang nyata. Siapa? Syaitan. Syaitan adalah musuh manusia, musuh orang Islam yang paling nyata. Bukan orang. Sebab orang buat salah dengan kita, buat dosa dengan kita, Allah tu maha pengampun, lagi maha penyayang, rahim, rahmatnya Allah Ta'ala ni. Buat salah macam mana, dosa macam mana, kalau Allah menghendaki seseorang itu syurga, dia masuk syurga. Yang salah siapa? Setan. Yang kedua nafsu yang ada kat dalam diri kita tu, mengapi-api kan. Kau kutuklah dia, kau aniayalah dia. Datang pula setan, hias lagi, tazyin kat telinga kita, kat fikiran kita, buat lagi salah, buat dosa. Akhir menyebabkan kita buat dosa. Dia yang paling merumitkan kehidupan kita ialah bila dosa kita tu dengan orang. Dia kalau dosa kita ni dengan Allah Ta'ala, kita boleh minta ampun dengan Allah. Kita tak semayang misalnya, tak semayang tak adalah sampai kufur, tapi dia malih semayang. Dia tahu semayang tu wajib, kenapa tak semayang? Tahulah Ustaz, tak terbuka hati semayang. Semayang ni perintah Allah Ta'ala. Saya pun sebut, semayang ni perintah Allah Ta'ala yang bukan sekadar perintah, tapi Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik untuk menerima perintah itu. Itu bezanya solat. Solat ni akaun. Kalau orang tu mati, ada tak akaun? Akaun apa? Solat. Pembeda di antara yang
Islam dan kufur, ialah solat. Ibadah-ibadah lain tu kalau malih bona, ceneke ko, solat tak boleh. Solat mesti kena buat. Kenapa solat kena buat? Sebab itu account. Suka tak suka kena buat. Sakit tak sakit kena buat. Sebab saya selalu nasihatkan kalau orang sakit dekat hospital, benda pertama kena ingatkan sembahyang ni. Ialah kadang susah wayar berselirat apa semua. Jangan napi apa orang wayar. Solat itu. Nak tanya, nenek aku, wan tu nak solat tak? Bila dia jaga tu, habis bius ko apa ko sakit tanya, nak solat tak? Nenek ingat tadi nak solat tak? Solat, dia solat. Dia anggap solat tu ambil wudu biar ada sembahyang dalam kadar kemampuan Lalu yang kayak wayar-wayar habis ligat tu, lalu kan. Kayak tompet bokeh-bokeh tu tak perlu cabut pun, lalu kan. Ada hukum dia kan. Tapi kau nak ingatkan dia sembahyang. Jadi benda-benda macam ni, kalau yang macam tu tak buat dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan manusia, kalau tak minta maaf, Allahu Akbar, ni akhirnya besok muflis di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itulah setiap Muslim yang sejati sentiasa menahan lidahnya dari mengutuk, memaki, mencaci, sekalipun terdapat alasan untuk berbuat demikian. Walaupun dia buat buruk dengan kita, ada alasan lah untuk kita maki ni, ada alasan lah untuk kita caci, tapi tak buat. Dia boleh menahan dirinya dari kemarahan yang meluap-luap, supaya dia tidak tercebur di dalam dosa, kerana dia takut dimasukkan ke dalam golongan pelampau yang menceroboh. Akhlak mulia ini bukan sahaja menguasai perasaan Muslim yang masih hidup, akan tetapi merangkumi juga golongan yang telah mati. Bukan pada tak boleh kutuk orang hidup je, apatah lagi orang yang meninggal dunia. Muslim itu tidak tergamak melepaskan lidahnya untuk mencaci maki orang-orang yang telah mati, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang jahil. Mereka bukan sahaja memaki orang yang hidup, tetapi lebih melampau lagi dengan melakukan perbuatan sedemikian kepada orang yang telah mati. Muslim tidak akan berbuat demikian, kerana Nabi SAW bersabda, La tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Janganlah kamu mencaci maki orang yang telah mati, kerana sesungguhnya mereka telah menyelesaikan segala apa yang telah mereka kemukakan, yakni apa yang mereka perbuat semasa mereka hidup. Jangan ngumpat-ngumpet orang mati, orang yang dah meninggal. Qad afallahu amma salaf. Sungguhnya Allah dah selesaikan apa yang telah berlalu bagi dirinya. Orang yang meninggal ni Allah telah cukupkan dia rezeki. Allah telah cukupkan dia kafarah kepada dosa-dosa dia. Adalah yang dia lalu dalam hidup dia dulu yang Allah kafarah dia daripada dosa. Walaupun dia tercucuk duri. Sakit kafarah ke dosa. Tu bahagian dia. Ada yang orang hidup dia mungkin tak sakit-sakit, tapi masa sakarat tu Allah bagi dia sakit. Sakit sangat dia sakarat. Untuk apa? Bersih lagi dosa dia, sampai dia boleh menghadap Allah dengan hati yang biqalbin salim, hati yang sejahtera. Jangan ngutuk-ngutuk. Tuan-tuan kalau ngutuk orang yang hidup, tuan-tuan boleh datang minta maaf. Minta maaf ke orang hidup ni. Dia hidup lagi. Minta maaf ya, salah silap ya. Kalau tak nak, ada orang tanya saya, nak sebut spesifik ke Ustaz? Contohnya kita dah caci dia, kita nak sebut spesifik, kita pernah caci dia apa semua. Tengok dia punya keadaan ni. Kalau kita sebut tu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar, tak payah sebut. Datang tu minta maaf umum je. Minta maaf ya, dosa-dosa silap, ku adun, nya. Tak apa, dia pun mungkin tak tahu. Minta maaf umum. Tapi kalau beritahu kan, bertambah buruk pula lagi. Kau caci dia ni. Dah jadi lain pula kan. Tak payahlah gitu. Tengok keadaan. Tapi kalau dia boleh jenis open, dia boleh terima, tak ada masalah. Kita faham karakter dia macam mana, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang dah meninggal, tuan pergi kutuk, dia dalam kubur tu, nak minta maaf je. Itu sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutuk. Tidak boleh mengutuk, mencaci orang yang telah meninggal dunia. Jangan buat-buat pasal. Ada yang orang ngutuk-ngutuk, ngumpet orang yang telah meninggal ni, dulilah. Tuan-tuan lagi lah. Jangan dokek.
Sebab Allah, orang meninggal ni dia dah cukup dah. Kalau dia masuk dalam kubur, dalam liang lahat tu, dia disebut sebagai darul jaza. Dia tempat menerima ganjaran ataupun balasan. Kat dunia ni darul amal, tempat orang beramal. Sebab orang bila meninggal masuk dalam kubur, ada satu hadis, bukan satu hadis, Imam Al-Qurtubi, dia kata bila masuk dalam kubur tu dia teringat yang dia belum solat. Maka dia berkata kepada malaikat, aku tak solat lagi. Malaikat kata kepada dia, ini adalah darul jaza, bukan darul amal. Ini tempat kamu menerima ganjaran balasan, bukan tempat untuk kamu beramal. Tak adalah beramal lah. Tempat ready transit untuk sampai tiupan sangkakala yang pertama sampai hari akhirat. Jadi sama-sama saya pesan pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, soalan macam mana nak minta maaf. Yang pertama, kena istighfar pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena cari waris. Cari waris kaum kerabat kalau terlopeh lah kan, terlopeh kaum kerabat minta maaf bagi pihak si mati. Kemudian tu buatlah kebajikan-kebajikan dan amal kebaikan kepada keluarga si mati. Itulah cara mengharapkan ampunan Allah. Kalau senang jawapannya tak ada, tak boleh. Minta maaf sebab dia dah meninggal. Tapi cara buatlah kebaikan yang banyak, khususnya kepada orang yang waris. Sama lah macam kita, kalau mak kita meninggal, kita boleh tak buat kebajikan lagi kepada mak? Boleh. Kita buat kebajikan dengan kita jumpa kawan-kawan baik. Apa siapa yang dia semua suka dulu masa hidup, dia selalu nyambut. Ciknya, induknya, dia selalu nyambut kan. Buat kebaikan, pergi bagi kebaikan, jumpa dia, muliakan dia. Saudara mara dia suka pergi ziarah dulu, pergi ziarah balik. Itu cara kita berbakti kepada orang telah meninggal dunia. Kalau kita buat salah pun kaedah dia samalah macam tu. Tapi hakikatnya sebenarnya tak ada pun kan. Itulah cara dengan harapan Allah mengampunkan dosa kita. Boleh. Itu tahlil pada si mati, doakan dia kebaikan kan. Sedahkan surah Yasin baca kan, dengan niat Allah ampunkan kita. Ampunkan kita. Sebab yang afdal tahlil baca Yasin ni kaum kerabat ni sendiri. Ni saya marah cikgu kadang. Orang kadang imam buat tahlil kan, ada orang datang rumah buat tahlil, kaum kerabat seorang pun tak nampak. Dia sibuk pergi masak ke dapur. Ini orang tahlil ke depan, orang baca doa ni. Dia doa dia tu yang penting kan. Doa dia tu kena ikut sama, duduk sama, pedulian lalu jambar-jambar tu tunggu dulu kan. Patut dia lah kena lebih banyak. Tapi tak ada masalah kalau kita nak baca Quran kot, baca surah Yasin kot, surah-surah yang kita tahu dengan niat sedekah. Tak ada masalah. Tapi seboleh-boleh kita wiqayah lah, kita prevention kan. Kita cogah lah diri kita. Bila kita ada ilmu ni, kena jagalah. Ya. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Tengah hari ini segala baik itu datang daripada Allah, kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa yuzal mursalin wa ilham malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.